management and what are the function of memory management. Okay, dia buat apa? Memory management ni buat apa? Kejap. Ada yang baru nak masuk. Okay. Okay, and then later on kita akan lihat virtual memory. Okay, dalam memory management tu nanti kita akan lihat the hierarchy of memory. Okay, kita ada secondary memory, kita ada primary memory. Okay, and then kita akan lihat macam mana RAM tu di-allocate ataupun kita panggil memory allocation. For example, we have 5 processes, then macam mana proses 1 ni kita nak bagi RAM dia. Berapa kita nak bagi RAM dia. Okay, proses 2 ni berapa nak bagi RAM dia tu semua under memory management. And then kita akan lihat virtual memory dan seterusnya. Okay. Okay. Ni yang susah ni. Ada yang baru masuk Afiq baru masuk. So saya kena approve satu-satu dulu. Okay. You guys boleh tolong tunggu set. Okay. So actually kita dah belajar banyak kali kan, dekat dalam 3.1 pun saya dah tuangkan kan. Sebelum saya masuk process management saya ada tuangkan pasal memory. Okay, for example memory management and process management is very apa? Dia macam kuku dan isi kan, betul tak? Sebab remember a function of operating system ni is what? To allow user to run a program, betul tak? Program, it can be software, it can be processes. Bila kita nak run calculation, you nak run you punya programming C++ kan, you dah buat calculation, then apa yang proses kan? So dia dah main process management, betul tak? And then contoh you ada hard disk, and then dalam hard disk you tu you nak open up Photoshop ataupun nak open up gambar kan, kat situ ada proses at the back, betul tak kan, untuk runkan gambar you, untuk openkan you punya Microsoft Word, untuk runkan you punya Photoshop. So itu software yang berada di hard disk. So software ni tadi in order to run dia perlu loaded into memory RAM kita, betul tak? So memory kita ni akan ambil software tu dan dia akan run kan. Macam tu So setiap program atau proses ni berapa RAM, memory yang diperlukan. Okay, RAM kita ada berapa? RAM kita ada 4GB, betul tak? Kan? RAM kita ada 8GB. So daripada 4GB, 8GB ni dia akan pecah-pecahkan nanti, kita akan lihat pecah-pecahkan, and then dia akan allocate. Okay, 50 meg untuk proses 1, 150 meg untuk proses 2, 200 meg untuk proses 3. Game, sangat besar, perlukan 1 gig RAM macam tu kan. So itulah gunanya you punya RAM yang besar tu. Okay, so that's why bila kita beli laptop, beli komputer, kita akan tengok apa kelas. Kita akan tengok RAM dia berapa, betul tak? 8GB, betul tak? Kan? Ke 16GB. So dekat situ, apa kegunaannya? Untuk run kita punya proses ataupun program. Dia tak payah fikir jauh, you buka browser, you buka 10 tab je tu pun, satu tab tu dah makan beberapa RAM kita, betul tak? Kan? Ini kan pula you buka satu browser dengan 10 tab. You buka 2 PowerPoint, you buka 3 Microsoft Word. So kat situ you akan nampak penggunaan RAM you banyak, dan ada kemungkinan most probably you will feel that your laptop is quite lagging ataupun getting slower. Okay, that's because of there are a lot of process running, and then RAM ni tadi busy untuk melayan setiap processes tu. Okay kelas, clear? Clear tak? Respon sikit. Yes sir. So yang saya cerita pasal RAM dengan proses tu tadi, RAM tu tadi itulah dia memory management secara konklusinya. Alright, so okay, kejap. Macam biasa saya nak kena approve dulu kawan awak. Okay, so
Okay, getting back to our lecture notes, memory management of OS concerned with the management of the primary memory. So what is, okay, memory ada berapa jenis? Siapa ingat lagi? Ada yang ingat? Respon? Dua. Primary memory ada dua. Primary memory and secondary memory. Okay, primary memory contoh dia apa? CMOS, cache, register, registry, and then paling biasa you dengar RAM dan ROM, ROM. So dia agak susah untuk saya speaking sebab R dia tu yang susah bagi saya nak sebut RAM lah, ROM lah kan, gitu kan. So itu primary memory which is dia ni primary memory ni yang ada direct access kepada processor ataupun CPU. Boleh? Dan kita juga ada secondary memory. Secondary memory tu apa? Apa contoh secondary memory? Macam pendrive semua tu kan yang diceritakan dari luar. Yes, kita punya hard disk, you punya SSD, HDD, pendrive, tu secondary memory. So kita simpan file kita dekat secondary memory tu lah. Bila kita nak run file kita, even dekat C pun is secondary memory sebab dia berasal dari hardware, betul? Bila kita nak run program kita atau file kita kat situ, adakah dia terus boleh run? Tak dia ambil kita punya program tu dan dia akan loaded dekat dalam memory kita. Barulah dia boleh run. Memory ni kalau kita tengok dalam cerita-cerita cerita-cerita Avengers dia macam apa, dia punya hardcore kan, yang nyawa dia lah kan, yang boleh runkan sesuatu benda macam tu kan. Okay, faham? So tu dia. So memory management ni dia handle apa? Dia handle primary memory sajalah kan. Okay, so contoh dia apa? RAM, ROM, kawan awak kata CMOS, kita ada cache, kita ada register. Nampak? So managing the sharing of primary memory and minimizing memory access time are the basic goal of memory manager. Okay, so kat sini dia ada, dia punya goal is to make sure that dia boleh handle sharing. Apa sharing? Kenapa sharing? Sebab dekat dalam PC kita atau laptop kita hanya ada satu RAM. Walaupun RAM tu ada, laptop PC kita boleh letak 2-3 slot of RAM, tapi komputer akan baca dia sebagai satu. Contoh, ini RAM kan, kita dah belajar, chapter 1 tu ni RAM. Kat PC kita kan ada 2 slot contohnya kan, 2 slot ataupun berapa slot PC? 4 slot. Ada 4 slot, but sometimes okay, let's say 4 slot you letakkan 4 gig. Jadilah dia berapa? 12 gig, betul tak? Tapi itu 12 gig tu consider sebagai satu RAM. Komputer kita akan baca dia sebagai satu RAM. So ada satu RAM ni dia kena share. Apa yang kena share? Bukan dia yang share, processors yang akan share RAM ni kan. Proses one menggunakan berapa? Ni kita dah ceritakan 100 meg, 500 meg macam tu. Okay. So itu yang nak make sure si RAM ni dia boleh handle semua processors dia. Sharing. Okay. And then dia minimizing memory access, and then lagi satu boleh tambah to avoid pembaziran what we call it as bukan surplus, dia macam unused memory, to avoid unused memory, to manage the function of memory manager. Okay, so what are the other responsibility of memory management is to responsible for allocating primary memory to processors and for assisting the programmer in loading and storing the content of the primary memory, and then keep track of which processes are running and which memory location. Kita dah belajar 3.1 kot, dia ada kat dalam proses management tu kan, dia ada macam indexing kan, dia boleh keep track kan, proses mana yang tengah run, proses mana yang idle macam tu so tu macam keep track. Okay, so sebab apa? Sebab
RAM ni kena tahu sebab sometimes ada proses tu dah di kill kill maksudnya kita pangkar ataupun dia jadi idle kan. So bila proses tu di kill, contoh proses mana ni dah kita dah tutup, kita dah pangkar browser kita. So kat sini memory dia dah release balik, betul tak? Dia akan pulang balik memory dia. Kalau kat sini dia pakai 100 MB, dia akan pulang balik. Tu yang kita panggil sebagai allocating and deallocating. So kita dah belajar ni juga. Okay, boleh? Okay, ni dah banyak kali sebenarnya yang kita belajar. Okay, untuk yang baru hari ni, ini memory hierarchy. Ini pun tak adalah baru sangat. Ini semua primary memory kita tadi tu. Ataupun kita panggil main memory. And then kita ada, tengok hierarchy dia. Kita ada non-volatile and volatile. Okay. Kita ada main memory kat sini atau primary memory kat sini iaitu ROM, RAM. And then upper level lagi, upper level maksudnya yang memory yang lebih laju, okay, yang lebih kecil, yang lebih in-depth lah, maksudnya dia main dengan semiconductor tu semua ialah cache. And then atas dia lagi dia ada register. Okay, yang kita biasa nampak ialah main memory, RAM, ROM dan hard disk kita, betul tak? Okay, tapi di dalam komputer PC kita dia ada lagi cache, CMOS and register. Okay, alright. Okay, dekat sini boleh tengok secondary memory kita memanglah besar, kan? Secondary memory kita contohnya hard disk memanglah boleh ada 1 tera sebab dia tak melibatkan processing. Dia hanya storage saja. Tapi bila kita pergi level lebih atas, dia punya storage dia lebih kecil dan speed dia lebih tinggi. Okay, speed lebih tinggi bermaksud dia boleh baca. Okay, dia boleh baca dan sebab memory ni dia is something to do with processing, so dia kena speed, dia kena laju. Okay, okay. So apa yang kita akan cover ialah primary memory. Okay, dalam primary memory ni kita akan lihat macam mana dia buat allocation. Okay, macam tu. So kita tak belajar lah sampai cache, macam mana cache buat allocation, cache yang register apa, semua tu kita tak perlu cover. Okay, yang paling penting primary memory and secondary memory. Okay. Alright. Okay. Okay, so penerangan yang tadi actually yang ini okay, so ini yang kita biasa nampak lah. Kita ada secondary memory, disk, tape, pen drive, SSD, HDD, and then kita ada juga primary memory, RAM, ROM dan sebagainya, dan kita ada CPU register. Okay, alright. Okay, so penerangan dia is quite straightforward. Okay, secondary memory for example, it relate to I/O operation kan, input output, maksudnya kita save and delete macam tu kan. Okay, ini biasa kita punya hard disk lah. Okay, primary memory yang tadi kita cerita lah pasal RAM kita dan sebagainya. Untuk CPU register is kalau you pernah register means dia seperti macam untuk take note saja take note saja. Oh, benda ni dah run macam tu Contoh you install satu software, kalau you tahu every time kita install software, actually dia akan recorded dalam registry setting kita. Okay, registry setting kita, and then kita boleh tengok lah dia punya coding dia tu. Okay, dia just register dekat dalam hardware kita, dalam operating system kita mengatakan, oh okay, software ni pernah di-register dekat dalam software ni. Even though kita uninstall kita punya software tu, dia punya registry tu, dia punya registration tu still ada lagi dalam kita punya komputer. You boleh pergi dekat search yang bawah tu,
you boleh type, boleh situ edit, dan kat situ you boleh pergi kepada internal software macam tu So you akan nampak semua you punya software yang you pernah install. Tu contoh register memory. It's a very tiny one, it's very, dia punya size tu sangat kecil dan sebagainya. So tu actually tu tak, okay, tu tak apa, tu additional info saja. Okay, yang paling penting apa? Ialah memory manager. Okay, this one. Okay, now kita tengok macam mana memory tu berfungsi. Okay, what is memory manager? The function of memory manager is to managing the sharing. Okay, ni tadi dah tengok, managing the sharing of primary memory and minimizing memory access time are the basic goal of the memory manager. Okay, kat sini to recap, dekat dalam memory kita terbagi kepada dua. Contoh kita ada RAM 8GB. Adakah 8GB tu totally digunakan untuk kita main game, buka lagu tu semua? What do you think? Tak juga saya. Tak juga, sebab kenapa? Sebab dia banyak proses dia nak kena share satu memori tu. Banyak proses dia nak kena share satu memory tu, yes. Kadang-kadang sampai berpuluh processors kan. You boleh, kita pernah tunjuk task manager kan. You boleh buka task manager laptop you pergi kat bahagian processors. Berpuluh, okay, processors dia, betul? Okay, tapi apa yang kita nak cerita sekarang ialah, you all nampak saya kan? Ke gelap? Respon Nampak, sikit. saya nampak. Saya nampak sir. Okay. So, santai-santai je lah Saya santai-santai je lah. Okay, memory kita tu, okay, ingat lagi tak? Saya pernah cerita tau. Kita punya RAM ni, for example kita ada 8GB. Okay, 8GB tu mungkin 1GB tu kena allocate untuk run operating system. Nampak? Operating system OS. OS need to run. OS nak kena run juga, betul tak? Sebab desktop tu semua siapa yang nak support? Betul tak? Kan desktop kita, task manager kita, so siapa yang nak support? Okay, so right. So memory kita tu 8GB tu mungkin 1GB awal-awal dah kena allocate untuk operating system, dan another 7GB tu barulah kita gunakan sebab untuk user space ataupun kita panggil main memory. Okay, user space ni lah yang kawan kita cakap tadi, banyak processors yang nak kena handle. So let's say you ada 7GB, 7GB. 7GB tu nanti, okay, dia akan pecah-pecahkan ataupun kita panggil dia partitioning atau block, dia akan pecah-pecahkan. Contoh 7GB tu dia pecah kepada 500 MB, 300 MB block macam tu, okay. And then dia dah pecah-pecahkan, nanti kita akan tengok ada je gambar dia. And then setiap kali ada process 1, process 2, process 3, process 4 tu nak running, nak open, and then kita akan masukkan dia ke dalam loaded into memory dan barulah proses tu boleh run. Okay, contoh proses 1 memerlukan 10 MB, proses tu memerlukan 50 MB, proses tu memerlukan 100 MB. So kat situlah dia keluar dan masuk. Swap in okey lah kan. Swap out apa maksudnya? Swap out ni bila mana proses tu kita dah lupuskan atau we kill the process ataupun the process is terminated. When the process is terminated, then it will goes out, okay. And then the memory that allocated for that process will be released for next process. Okay, P1 kalau dia dah habis, dia akan release, dia akan pulang balik memory dia tadi 10 MB tadi untuk bagi kepada next process. So tu kita panggil swapping. Okay, ni pun kita dah cover. Okay, the new thing dalam chapter ni yang saya rasa is memory allocation. Betul tak? Ke ada yang dah tega memory allocation? Angkat tangan sikit. Tak terror je. Tak terror je. Tak lepas sir. So memory allocation ni yang paling penting. Okay, so point dia kat sini tadi tu semua bunga yang kita dah belajar. Point dia kat sini ialah memory allocation. So kita dah nampak tadi kan, kita ada banyak proses yang nak dimasuk kepada user space. User space kita tadi ada 7GB kan. So macam mana, what do you think? Macam mana OS nak handle processor sampai 50-60 processors ni tadi? Ialah by using memory allocation.
Memory allocation ni kita boleh panggil dia sebagai algorithm ataupun method lah, macam mana physical memory atau memory allocate for each process. Okay, memory allocation is divided memory into a fixed size atau block partition. Okay, itu yang saya sebut tadi. 7 GB tu dia akan bagi kepada blok-blok kecil. Satu blok tu mungkin 1 MB, ada 500 MB, ada 400 KB, kilobyte pun ada. Okay, tak kadang-kadang tak semua file menggunakan RAM yang banyak kan, macam tu. So itu yang dimaksudkan dengan block atau partition. Okay, so bila dia dah memory tadi 7 GB tadi dia dah pecah-pecah kepada blok-blok tu, mana-mana blok yang available atau kosong, kita panggil dia sebagai whole. Apa kelas? Whole. Ataupun leftover. Okay, leftover memory. Okay. Okay, leftover memory maksudnya bila proses one tadi tu dia dah kill and then dia ada RAM dia tadi dah tak digunakan kan. So itu juga kita panggil sebagai holes. Okay. Right. So ada 3 method ataupun algorithm. First fit, best fit and worst fit. Okay. First fit, remember the function of memory is to make sure that they can managing the sharing of the memory for each process. Managing the sharing of memory for each process with with speed ataupun kat sini kalau kita dikatakan bila kita guna method first fit dia akan decrease time untuk access. Okay, decrease time. And then kalau kata kita guna best fit, dia akan membantu dalam storage utilization. Contohnya satu proses tu memerlukan 200 kilobyte of RAM. Adakah kita nak bagi dia sampai 600 RAM, 600 kilobyte RAM? Tak kan? Itu akan membazir utilization, betul tak? So kita akan bagi at least dalam 250, 210 macam tu. Okay, so tu storage utilization. Okay, yang paling tak elok ialah worst fit. Worst fit ni dia caranya dia akan allocate the largest whole. Okay, maksudnya tadi proses 1 dia memerlukan 200 kilobyte. Tapi kalau menggunakan method worst fit ni, dia akan bagi size yang besar. Contoh 600 KB tadi tu, yang tu yang dia bagi. Okay, so it's okay. Kita akan tengok example dia kat sini. Okay. Okay ini contoh Okay, first fit tadi apa kelas? Agak-agak. Okay first fit tadi tu. Okay, so now kita tengok terus tengok example lah. Dia sepatutnya benda ni kena lukis kat papan tanda tau. Papan hitam kena lukis. Okay, let's say ni RAM kita. Kan kita dah bagi kepada blok-blok kecil, betul? Ada satu blok tu 500 kilobyte. Ada satu blok lain dia ada 300 kilobyte. Ada blok dia ada 600 kilobyte. Okay, so ni RAM kita yang tinggal. Okay, let's say you ada dua proses. Satu proses A, okay, dengan proses A memerlukan 200 kilobyte of RAM. Proses B dia memerlukan 120 kilobyte of RAM, and then proses C dia memerlukan 400 kilobyte of RAM. Okay, kelas boleh? Ini soalan exam Okay, dengan menggunakan first fit, agak-agak proses A ni dia pergi ke mana? Macam tu. Okay, so macam mana nak tengok? Okay, first fit kan, first fit ni dia ni nak cepat tau. Masa nak allocate tu dia nak cepat. So dia akan scan daripada atas ke bawah. Okay, satu hal bila you nak baca blok U ni, blok RAM U daripada atas ke bawah. Okay,
Okay, daripada atas ke bawah. Okay, contoh you nak pakai first feed. Go through from top to bottom and allocate the process in the same or greater than the required process. Okay. First, yang kita nak kena settle ialah proses A sebab dia yang masuk dulu kan, dia yang hidup dulu. So proses A ni bila kita double click je proses tu, lama dia perlukan RAM kan. So kat mana kita nak masuk? Okay. So dia memerlukan 200 kilobyte. Okay, dekat sini kita akan go through mana kita akan go daripada atas ke bawah. Okay, kita akan tengok adakah 500 kilobyte ni same or greater than the required process. Yes, betul tak? Okay. Bila yes, okay, ini pun yes. 205 is yes, boleh juga. 100 yes. 600 pun yes. Tapi kalau menggunakan first feed, okay, remember perkataan first, dia akan ambil yang paling awal sebab dia nak cepat. Allocation tu dia nak cepat. Dia tak nak fikir, kalau nak ikutkan paling yang bagus 205k lah kan, betul tak? Tak adalah berbazir sangat. Tapi dia tak nak take time kat situ, nak fikir kan, macam tu Sebab remember, dia ni nak decrease timing. Okay, so dia akan ambil proses, dia akan allocate proses A ni dekat 500 kilobyte. Okay, clear? Maka ini tak ada lah. Ni tak ada. Okay, so next process, proses B. Okay, proses B. Okay, so 120 byte. 120 kilobyte. So, dia akan check. Yang ni dah tak boleh lah kan? This one dah tak boleh. Dia terus pergi ke sini. 205 boleh tak? Terus boleh kan? So, adakah dia nak pergi yang kat bawah? Tak perlu. Okay? Tak perlu sebab dia dah jumpa yang first feed punya. Okay, how about proses C? 400 kilobyte. Adakah 300 kilo RAM yang blok ketiga ni boleh handle? No. Tak, sir. Okay. Terus C100 boleh handle tak? Boleh. So, dia jadi macam ni. So, result awak untuk soalan exam first feed yang ini ialah seperti ini. Okay. Biasanya dia pakai proses 1, proses 2, proses 3. Baru kita nampak kan. 1, 2, 3. Macam tu. Baru nampak sequence dia. Okay. Okay, clear kelas? Boleh? Boleh, sir. Okay. Okay. Best, itu first feed. Best feed agak-agak apa? Yang ambil macam almost the same lah. Best fit yang almost the same. Dia akan check yang smallest tapi boleh masuk. Yes. Smallest boleh masuk. Allocate the smallest partition that is big enough to support the process. Okay, dia macam ni. Dia akan scan juga daripada atas ke bawah. Okay, daripada atas ke bawah. Okay, 200. Okay. Okay, let's see lah. Kat sini 150 KB. Okay. Dia akan scan atas ke bawah. Okay. Proses A. Proses A ni kita kena settle dulu kan. Dia yang proses pertama. Okay, proses A 200 KB. Scan daripada atas ke bawah. Ni boleh tak? Boleh. Betul tak? Boleh. Ni boleh tak? Boleh. Ni dah tukar tadi 150k. Boleh handle tak proses A? Tak. Blok kedua kelas. Tak. Boleh kan? Okay. Blok kedua boleh handle tak? Proses A? Boleh. 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 Proses blok keempat boleh handle tak? Proses A? Boleh. Boleh kan? So, ada 3 boleh. Tapi kat sini, kita ambil yang smallest. So, smallest is 300. So, kan 500k, 300k, 100k. So, dia akan ambil yang smallest. So, Boleh. dia punya PA dekat blok yang ke-3. Okay. Boleh? Right. Settle. Berbeza tak dengan tadi? Tadi PA kat atas kan? Ni dia bagi kat RAM block yang nombor 3. Okay, so how about the process B? 120 kilobyte. Ini boleh tak? Boleh. Boleh. Ini boleh tak? Boleh. Boleh. Kan? 100 of course lah boleh. Tapi best fit, nama pun best kan? Kat sini dia akan, apa fungsi dia? Dia akan storage utilization. That's why dia ambil yang paling kecil. Kan dia tak nak bazir. So kat sini kat mana? PB dekat mana? Blok nombor? Nombor 2. Nombor 2. Dua. Okay. So
PB kat sini. Alright. So, rindu tak PB awak? Boleh lah. Rindu PB. Okay. Okay, PC. PC awak. Ada yang tertinggal PC dekat ni tak? Ada tertinggal PC dekat bilik tak? Ada tak? Dengan Maggie sir. Ha? Dengan Maggie. Tinggal Maggie kan? Tengok rayuan netizen student bila kata kita nak tutup universiti, takut baju kat ampai, kan? Maggie expired. Alah, tu semua nanti boleh beli baru buat. Jadi tak bagi sir yang makanan-makanan tu basi cepat tu sir. Oh ya ke? Apa makanan basi cepat yang you all simpan Telur. Roti. Roti. Ya Allah, betul Roti je tu kan? yang di mushroom lah tu. Kan? So memang agak sukar lah kat situ. Tapi insyaAllah ada saya dengar, ada dengar-dengar lah. Kalau everything okay macam New Zealand tu kan. New Zealand kan dah clear kan sekarang kan. So ada kemungkinan sen depan kita akan up balik lah pergi campus. Alhamdulillah. So actually kami pun lecturer pun memang tak boleh sebenarnya macam online 50% online okay lah, 100% online macam ni memang susah lah. Betul. Alright, so PC kat mana kelas? 400k? 500k. Kat first slot. 500k. First Dekat slot. 400 kat first slot kan. Nampak? Yep, nampak. Baik, nampak Nampak sir. Alright, so itu cara best fit. So inilah jawapan awak. Okay. Okay, kalau ada keluar soalan kan, nanti saya tunjuk soalan dia. Okay, so worst fit macam mana? Yang paling besar dulu. Paling besar lah. Dia terbalik dengan best fit. Susun dulu, lepas tu cari yang besar. Okay, for example, PA semuanya boleh kan? Boleh. Kecuali yang So second slot. PA agak-agak yang mana? Agak-agak kat mana? 600. 600. PA 600 tau. Semua boleh cover PA kan? Semua boleh cover PA kecuali 150 lah kan? So among dia semua yang boleh tu, siapa yang besar is 600. Bukan 500 600. So PB 500. 500. Okay, and then PC is 300. PC 300. Betul ke salah? Salah. Salah. Sama ada tak muat. So dekat sini tak muat. Memang dia tak ada allocation lah kalau kat sini. So result dia macam ni saja. PC tu memang tak ada allocation. Unless, tapi dalam real OS dia akan ada banyak blok lah kan, sampai berpuluh-puluh blok lah macam tu. Sampailah dia cover 7GB awak macam tu. Tapi in this case, okay, jangan awak PC macam ni pula, memang totally tak boleh lah sebab 300k tak boleh nak support 400k macam tu. Boleh kelas? Result dia macam ni. Yes sir. Boleh First fit, best fit, worst fit sebab saya nampak dekat final exam memang banyak. Nanti boleh tengok checkpoint. Siapa dia tulis Tak boleh nak run lah. Sorry? PC tu tak boleh nak run lah kan? Kiranya. PC tu tak boleh nak run lah kalau in this case. Okay. Macam tu. Okay. Dia bukan tak boleh run. Dia macam dia kena tunggu next process. Macam tu kan? Dia macam delay sir. Dia macam delay macam tu. Okay. Ataupun sometimes bila RAM kita dah terlalu penuh, kalau perasan, kadang-kadang kan dia terus hang. Oh, ada. Lagging terus. Betul. Kan? Bila Not kita tengok responding. bila kita tengok task manager tu memang kan ada berapa persen kan, 90%, 80% ada macam tu. Memang dah tu tertelik out lah, dia dah penat sangat lah tu. Macam tu. Okay, clear? Yes sir. Okay. Clear. So, saya dah terangkan pasal 3 tadi tu. Okay. And then dekat dalam memory management ni pula, dia ada kita panggil sebagai external fragmentation. Fragmentation is what? Is when we divide, macam yang block tadi lah. Fragmentation is pecahan when we divide the RAM into a smaller group ataupun smaller block. Okay. Kalau kita tengok dia punya sequence mesti kena
one by one tau. Okay, bila kita check tadi kan, kita check one by one, betul tak? Okay. Tapi dekat sini ada satu proses tu, okay, contoh P4 tadi tu kita elok je dekat satu blok, betul tak? Sepatutnya P5, okay, sebenarnya ni jawapan untuk PC tadi yang tak boleh ni tadi 400k ni tak boleh kan, sebab ni 300k, betul tak? Betul, Ustaz. Okay. Dia sepatutnya kalau kat sini ada, kalau kat sini ada 100k, blok bawah dia, boleh tak? Boleh tak? Kalau yang left over, whole atau available yang ada 300k dengan 100k. Boleh saya. Boleh gabung. Boleh ke? By right, satu proses kena allocate satu blok tau. Okay, sepatutnya awak kena fikir macam tu. Tapi in case of other, okay, PC memerlukan proses C memerlukan 400k, tetapi blok atau whole yang ada atau memory yang ada tinggal 300 dengan 100. Tapi dia bukan in sequence, tapi dia macam apa? Dia macam berpecah, betul tak? So boleh tak 400 ni allocate sini sikit, sini sikit? Boleh. Itu yang kita panggil external fragmentation. Contoh P5 memerlukan 500k, betul tak? Holes yang ada ataupun available memory yang ada untuk blok ni ialah 300 and then blok bawah dia 260. So 300 dengan 260 punya blok ni akan digabungkan, compact, and then dia akan support proses yang ke-5. Tapi itu kita panggil teknik external fragmentation. Okay, di mana when there is enough total memory space to satisfy a request. Request ni proses kan. But available spaces is not contagious ataupun kita panggil in sequence. Okay, so dalam kes ni nak solvekan yang problem kita ni tadi, okay, dia boleh juga handle kita punya proses by using external fragmentation. Boleh kelas? Boleh? Alright. So, okay, next, bila dia dah gabung, actually dia boleh compact. Bila dia dah bergabung tadi tu, barulah proses tu akan buat compaction. Jadilah dia satu. Okay? Okay kelas? Tadi ni ada dua kan? Bila dia dah bergabung, dia dah macam, okay, web ni boleh, dua proses ni boleh bergabung untuk handle P5. Dah confirm, dia akan compact kat situ. So tu kita panggil external fragmentation compaction. Okay. Ada juga teknik di mana, okay, tengok P6, tadi P5 dah settle, proses 6 whole yang ada ialah 18464. Okay, tetapi proses yang diperlukan hanyalah 18462. Okay, kat situ ada lebihan 2 bytes yang jadi available. So yang ini teknik ni kita panggil internal fragmentation sebab dia punya fragmentation atau dia punya lebihan tu dekat dalam. Okay, kat dalam ni. Okay, berbanding yang ni external okay, dia gabung, dia keluar and then dia compact barulah jadi satu. Tapi dekat sini you just fikir macam dia ada 2 bytes lebihan lah. Ini in case of 2 bytes kan. Kalau in case of kalau ada lebih 200 kilobytes kan tak ke berguna dia punya fragmentation tu. Okay. Okay. Okay, kita take 5 kejap. Okay, cuba awak tengok dulu yang bahagian ini. Ya,
Okay, now saya import. Oh, okay. Saya import ada abang kita daripada jauh daripada Kerala, India. Nampak tak? Nampak tapi lagi-lagi sikit. Sekarang you nampak apa? Kertas dengan pen. This is the Okay. memory, main memory. Saya nak It is implementation lah. and the process. Patutnya saya nak lukis P1 macam is ni. placed Tapi here, tak boleh P2 is placed here, and P3 is placed here. Dah abang This is kita of dah 100, buatkan ni. this is of Betul lah tu. 200, and this is of 300 size. If the process P2 is completed its execution, then the part of occupied by the process P2 is remain empty. The P1, that is P3, 100, 300. The part of it, Flowing tak? You all follow tak? Boleh follow tak? Ke nak repeat balik? Play balik sir, play balik sir. Okay. So ni kita tunjuk extend fragmentation daripada awal tadi. hello friends, let us understand the external fragmentation in OS. As the main memory is divided into two parts, OS use and for the user use. Let us understand the external fragmentation by an example. Tengok English kita pun jadi This macam is dia the orang kan. main memory. It is and the process P1 is placed here, P2 is placed here, and P3 is placed here. This is of 100, this is of 200, and this is of 300 size. If the Itu size process WAM. P2 is completed its execution, then the part of occupied by the process P2 is remain empty. The P1, that is P3, 100, 300. The part of P2 is Oh, empty. P2 dia dah release kan sebab dia If dah the key other process. P4 is coming and this is coming and it is size 150. See what happened. This is the part of OS P1, P4. This is of 150, 100, and the process P3 of 300K. Okay, kalau you tengok kat sini dia akan ada lebihan atau whole 50 50 kat situ yang lebihan. If the process P3 is completed its execution and it's completed its execution and it is empty, then see what happen. And at that time P5 process is coming. P5 process is coming. Then see what happen. OS P1 of 100, P4 of 150. This is a whole of 50. This is whole. And this is the part of 300 and P5 process is of 200 of size. Then this is the process P5. This is of 200. This is a whole of 100K. Whole. If the process of process P6 is coming and it is of size 150, but it do not take its memory space in that in the main memory block, because two holes of 150 and 150
are not contiguous. So Not contiguous. this is an example of external fragmentation. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh ke? Alright, Nanti boleh. Ya? nanti video Alright. ni. Boleh. Okay, nanti saya copy video ni dekat dalam GC juga untuk reference. Okay, kejap. Alright, thank you, sir. Okay, kejap Hello friends, let us understand the external fragmentation. Concept. Today we will discuss what is fragmentation and we will also discuss possible solution of this problem. Memory fragmentation is a problem of memory allocation as we have already discussed in Okay. Welcome to our channel Tech Theory Concept. Today we will discuss what is fragmentation and we will also discuss possible solution of Okay, nampak this tak? problem. Memory fragmentation is a problem of memory allocation as we have already Okay, kelas nampak tak? discussed in contiguous. Nampak tapi Welcome to our sangkut. channel Tech Theory Concept. Dia sangkut Welcome Kejap. to our Okay, kejap. Saya rasa Sir hantar link Sir. Kita tengok kat kita punya laptop. Theory Concept. Today we will discuss what is fragmentation and we will also discuss possible solution of Okay, ni this macam problem. ya, ni Memory macam lagging sikit. fragmentation is a problem of memory allocation. Okay, tak apa, nanti saya bagi link dia. Sebab ingat nak share kan, sebab nak terangkan juga. Okay, kejap. Fragmentation can be of Inilah dia problem-problem yang kita hadapi. Okay, kejap Window. Okay, so nanti saya akan bagikan soalan. Saya akan bagikan soalan berkaitan dengan memory allocation dekat you punya classwork and then you boleh buat. Boleh? Rasa ni pun dah terpu juga ni. Boleh? Boleh. Betul tak? Betul. Alright. So soalan tu daripada final exam nanti kita bagi. Okay. Saya nak share pun. Selalu soalan macam ni dekat part mana? Dekat part C. Part C. Sorry, kat part D. Dekat part D, yes. Boleh? You all nampak saya share tak soalan dia? Tak ada. Microsoft Word tak ada Okay, jap. Yang ada Google Meet.
Oh, Google Meet Ya, Window. Ni. Okay. Okay, ni contoh soalan dia. Nanti kita bagi juga. Okay, ni paging. Paging kita belum masuk. Calculate address pun belum masuk lagi. Okay. So, hello, nampak tak? Okay, nampak. Nampak ke? Alright. Nampak Okay, so ke? kat sini ada partition dia. Maksudnya partition tu apa? You kena lukis blok dia lah, betul? Yep. So you boleh blok dia lah. You just insert table, tak apa kan? Itu blok. Tu. Okay. So kat sini kena tulis OS. Itu. Okay, ni 350 KB dan seterusnya lah. Okay. Nak buat memang lambat lah. Kalau kita nak buat sini memang 2 jam tak cukup. Sekarang dah pukul ni. Okay. So seterusnya. And then buat macam tadi kan. So kat sini you ada proses dah apa? Proses A, proses B, proses C kan. Macam kan. So nanti jawapan kamu macam ni lah. Okay. PA. Ni proses apa? PC. Ni proses B. Untuk best fit. Contoh dia nak apa? First fit. Okay. So macam itulah exam biasa. Alright. So tapi kita dah buat lah tadi kan. So biasa dia nak first fit, best fit. Tengoklah soalan dia nak first fit, best fit ataupun worst fit ke. Okay, so tu December 2018. Ini ke yang kamu tanya tadi? Ada yang tanya tadi kan? Okay. So ada juga yang ada juga yang bertanya soalan yang berbentuk teori ya. Dia nak you differentiate the characteristic between first fit and best fit. Tu yang kat slide tadi. First fit dia nak speed decrease the timing in you kena goreng lah to decrease the time in allocating the memory to the process. Okay. It is storage utilization macam tu. Boleh? Boleh. So ada juga yang ini paging nampak siap gambar raja bagai. Semangat tau dia orang buat soalan. Okay. Ada juga yang dia terus bagi partitioning macam ni. So separate allocate. Okay, so tengoklah soalan. Soalan dia. Okay, cik. Ini paging tu yang saya tak boleh nak ajar semua benda sekaligus. Kalau satu video saya buat sampai paging ke, memang habis lah. Macam tu kan. So, okay. Ni pula lebih kurang macam tadi kan, repeating kan. Lebih kurang macam tadi kan. So, daripada sini you kena buat partitioning table lah. Okay, barulah proses A kat mana, proses B kat mana. Cuma nak fit, kebanyakannya nak first fit dengan best fit lah. Okay. So, lebih kurang sama je. Okay, boleh kelas? Okay, so nanti you kena buat untuk topik yang hari ni, you kena buat soalan yang ni lah. I post dekat sebagai check out latihan. Boleh? Boleh. So maksudnya siapa yang tak ada macam mana so kita bukan buat video. Okay. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay. Okay, sir. Ada question? Ada question? So far ada question? Tak. Saya nak double confirm boleh sir? Ya. Kalau macam external fragmentation tu, dia apa tu? Space yang lebih dekat proses, betul. Kalau internal fragmentation, dia punya spaces lebih dia pula dekat dalam OS. Ya betul. Betul Okay. Okay. The external fragmentation, dia untuk overcome problem sebenarnya. To overcome problem yang
ada proses C macam tu kan, memerlukan 400. Tapi kalau nak ikutkan yang tinggal lah kan 300 dengan 100, takkanlah tak boleh nak allocate tu lah. Padahal ada kot free space kat sini kan. So tu yang dia come out dengan boleh gabungan macam tu kan. External itu dia keluar, bawa ni keluar dan dia gabungkan handle. Tapi internal fragmentation is just dia macam hold behind sini. It's not being used. Dia tak apa lagi, dia tak guna pun lagi kan. It's just lebihan. Kalau P3 kelebihan, another lebihan, P3 P3 atau P1 atau P3 ni bila dia dah habis, next process P7 hanya menggunakan sikit saja dan ada lebihan. Itulah. Betul. So, lebihan tu akan jadi ni. Ni 2 byte, ni mungkin lebihan internal segmentation dia 100 byte. So dapatlah 2 byte. Dia akan pusing balik. Dia akan guna yang ni juga balik. So tak dibazir lah. Itu yang menyebabkan OS kita ni RAM kita membazir. Itu dipanggil macam utilization. Betul tak? Dia apa? Dia managing the utilization, managing the resources. So dia jangan ada berstart lah kan. Macam tu. So that's why PC kita kita panggil dah stable kan. But all the process dah lupa teknik dia. Ini semua dia ni untuk subjek engineering, mechanical engineering atau computer engineering. Dia macam tu. That's why kita kena computer science pun is kan. Kita kena masuk kepala otak kita kat dalam OS macam theory lah. So je okay. Lama sejam kot. Rasa macam lama lah kan bila buat live ni. Okay, any question?